Oke, teknik belajar cara yang seimbang untuk skor A di dunia dan di akhirat. Skor A di dunia dan skor A di akhirat. Mari kita sama-sama belajar bagaimana uh, belajar secara seimbang. Kepentingan belajar ya. Untuk belajar dan mencapai keputusan yang baik dalam mata pelajaran sains ataupun matematik ataupun kimia ataupun sejarah, ya, apakah teknik-teknik ya? Anda boleh mengikuti beberapa langkah penting berikut. Sebelum itu mari kita tahu kenapa belajar itu penting. Belajar adalah jihad, di mana satu langkah Anda pergi belajar, satu langkah Allah berikan satu pahala, Allah hindarkan atau hapuskan satu dosa dan Allah naikkan darjat Anda satu darjat. Di mana jarak satu derajat itu jaraknya di antara langit dan bumi. Malaikat menghampar-hamparkan sayap dia dan Anda berjalan di atas hamparan sayap ke tempat belajar. Ya, kalau Anda mati, sekiranya mati dalam menuntut ilmu, Anda dikira mati syahid. Jihad, apa maksud jihad? Jihad adalah berusaha bersungguh-sungguh, strive, ya, berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu itu. Kerana ilmu itu sangat penting, ilmu itu membolehkan kita boleh tahu macam nak buat satu perkara itu dengan betul. Solat dengan betul macam mana. Nak dapatkan pendapatan yang betul secara halal macam mana. Itu ilmu tu ya. Nak buat teknologi macam mana. Nak tanam sayur macam mana yang betul. Itu belajar. Sebab tu ilmu itu penting. Dan lepas ada ilmu baru kita boleh amalkan dia dengan cara yang betul. Dengan baik. Ilmu dan amal ya. Okay, belajar satu bab adalah lebih baik daripada solat 1000 rakaat. Penting yang belajar ya. Belajar satu bab saja lebih baik daripada solat sunat 10 rakaat. Dan setan lebih takut orang yang berilmu daripada orang yang abid ataupun yang sentiasa beribadat saja tapi tak ada ilmu ya. Orang alim yang tidur lebih ditakuti oleh syaitan ya. Kalau buat satu benda tak ada ilmu, tanam sayur, tanam bela binatang tak ada ilmu, projek tak jalan, mati saja pokok tu, mati je kambing lembu tu ya. Jadi kena ada ilmu. Begitu juga dengan hal akhirat, kalau buat ibadat-ibadat tetapi tak ada ilmu, ibadat tu macam sia-sia, tak ada hasil. Mari kita tengok beberapa langkah yang penting untuk belajar ya. Pertama sekali memahami sukatan pelajaran ya. Terutama pelajaran sains matematik ni. Tahu sukatan pelajaran ya. Pertama sekali pastikan Anda memahami sepenuhnya sukatan pelajaran untuk mata pelajaran sains, matematik ataupun sejarah ataupun bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Ini akan memberikan Anda panduan tentang topik-topik yang perlu dipelajari dan tumpuan yang diberikan kepada setiap topik ya. Tumpukan pada setiap topik itu. Tengok kepada pasti paper soalan-soalan yang biasa keluar, itulah yang akan ditanya. Itulah soalan atau topik-topik yang penting, pelajaran-pelajaran yang Anda mesti tahu. Kemudian yang kedua, sumber bahan pembelajaran. Gunakan berbagai sumber bahan pembelajaran seperti buku teks, nota pelajaran, video pembelajaran dan laman web pendidikan yang berkualiti. Ada banyak laman web. Anda tengok saja ya. Dan dengar ya, tengok 3 kali Anda dah boleh tahu dah ya. Pastikan semua sumber ini sejajar dengan sukatan mata pelajaran yang terkini ya. Jangan outdated, jangan tengok yang 10 tahun yang lepas dah tak sama dah ya. Pelajaran tak sama ya. Okey, kemudian buat jadual belajar yang baik dan patuhi jadual itu. Patuh jadual buat pukul 7 sampai pukul 8 menghafal 8 sampai 9 ya. Lepas tu buat apa? Bahasa matematik 9 sampai 10, sains 10 sampai 11. Belajar baca sejarah, macam tu ya. Nah, belajar sikit-sikit ya, belajar 20 minit, rehat 5 minit. 20 minit, rehat 5 minit. 20 minit, rehat 5 minit. Masa rehat tu anda boleh jalan-jalan, tarik nafas, boleh tidur, power nap kalau tengah hari ya. Tidur jangan lama, 5 minit saja. Lepas tu nanti belajar lagi, tidur lagi 5 minit. Belajar lagi, tidur 5 minit ya. Macam tu cara dia ya. Jadi anda boleh dapat menumpukan sepenuh perhatian anda pada pelajaran ya. Belajar penat rehat, penat rehat, penat rehat. Belajar rehat ya. Kemudian selepas 3 kali round 20 minit belajar, 20 minit belajar, 20 minit belajar, 3 kali round, rehat 5 minit, rehat 5 minit, lepas tu anda boleh rehat lama sikit 15 minit ke setengah jam ke. Lepas tu belajar lagi. Okey. So teknik macam mana belajar. Jangan tidur lama sangat sampai berjam-jam. Ya, tidur 5 minit sehingga 15 minit saja. Okey, jangan terlajak tidur. Kalau anda terlajak buat salah satu, anda kena
ganda gantikan 3. Kalau tertidur sejam, anda kena gantikan 3 jam. Jadi, kena ingat masa tidur pun masih lagi otak anda berjalan. Ya, ingat bahawa anda tidur 5 minit saja, merehat 5 minit saja. Kemudian buat nota ketika belajar, buat nota ringkas tentang topik penting. Tulis balik, ya, tulis berkali-kali. Ya, dalam jota punya paper, kertas kotor tu, tulis. Kalau matematik buat latihan, buat, buang, buang. Ya. Proses penulis nota akan bantu anda mengingati maklumat dengan lebih baik. Ya, tulis nota. Ya, kalau Quran tu anda hafal, anda tulis juga. Kalau sains tu tulis juga balik. Ya. Kemudian buat latihan soalan-soalan sebelumnya. Ya, pasti paper ambil. Kalau anda nak ambil periksa 2023, ambil soalan lepas 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 5 tahun kebelakangan, ya. Jadi mungkin mula-mula anda jawab, mungkin anda dapat markah 10 markah je, banyak salah. Lepas tu kali kedua anda try, mungkin anda dapat 40 markah. Kali tiga mungkin dah lulus 50 markah. Kali keempat mungkin anda boleh skor sikit. Dan kali kelima anda mungkin dapat A, ya. Jika anda buat selalu soalan tu, senang saja, gunakan past paper, contoh jawapan ada, skema jawapan ada. Okey, soalan-soalan dengan skema jawapan tu, tengok, bincang. Okey, latihan soalan-soalan peperiksaan SPM tahun-tahun lepas sebelumnya adalah sangat-sangat penting, kena buat, ya, alah bisa tegal biasa. Jadi anda tak panik bila tengok soalan di dalam SPM nanti, ya. Ini akan memberi anda gambaran tentang jenis soalan yang akan diajukan dalam peperiksaan sebenar dan membantu anda berlatih menjawabnya, ya. Latih jawab, latih, ya. Tahu dan latih. Kemudian anda boleh hadir kelas tambahan ataupun tuition sekiranya anda menghadapi kesukaran dalam memahami satu-satu topik. Contohnya matematik. Susah nak jawab, ya. Cikgu yang bagi soalan tu pun dia pun tak pandai, tak boleh nak jawab. Ya. Tanya dia macam mana nak jawab, dia pun tengoklah teks ni, tengoklah rujuk ni, lambat, ya. Jadi, tanya orang yang mahir. Bila kata soalan tu je, pap, dia terus boleh jawab. 5 minit je, dia boleh jawab, selesaikan masalah tu, ya. Kita tanya orang yang pandai, ya. Pertimbangkan untuk mengikuti kelas tambahan ataupun mendapat bantuan daripada guru tuition yang betul. Guru tuition matematik, pergi matematik. Guru tuition sains, pergi sains. Ya. Jangan semua satu guru, dia belajar semua sekali sains, matematik semua. Nanti, dia pun ada yang dia tak tahu. Mereka boleh bantu anda dengan penjelasan yang lebih mendalam, ya. Lebih mendalam, satu lebih cepat dan cekap satu, ya. Berkesan, efektif and efficient, ya. Kalau dia bagi jawapan lambat juga, dia tidak berkesan. Dia berfikir-fikir macam nak jawab soalan tu, ya, tidak master. Jadi cari yang betul-betul faham kesan topik itu. Kemudian kerjasama secara berkumpulan, bergabung dengan kumpulan belajar ataupun berkongsi nota dengan rakan sebaya, ya. Buat study group. Kumpul hari Ahad je, kumpul pukul 8 sampai pukul 12 tengah hari. Datang rumah saya, pergi belajar, buat apa, topik pada minggu tu, topik sains atau topik matematik. Kita habiskan past paper, ya. Ini boleh membantu anda memahami konsep dengan lebih baik melalui pembincangan dan membantu antara satu sama lain. Okey, kalau ada kawan-kawan yang pandai matematik, dia buat ajar kawan lain matematik. Kemudian kawan lain dia master dalam sains, dia ajar kawan lain sains. Ada yang lain pandai bahasa Melayu, dia ajar, dia master dalam bahasa Melayu dan dia ajar kawan-kawan lain dalam bahasa Melayu. Jadi anda dapat menjimatkan masa, anda tidak perlu belajar semua, tapi anda dapat ilmu itu semua sekali. Dengan perkongsian, ya. Kemudian ujian praktikum. Jika sains SPM melibatkan ujian praktikum amali, pastikan anda memahami prosedur eksperimen dan amalan-amalan keselamatan yang diperlukan, ya. Pergi makmal buat praktikal tu. Jangan ponteng kelas, ya. Ponteng sekali anda kena bayar 3 kali, ya. Itu cara dia. Boleh buat salah, tetapi salah tu dibetulkan dengan amalan yang lebih baik, ya. Dengan kalau ponteng sekali, bayar 3 kali. Latihlah eksperimen berkali-kali untuk meningkatkan kemahiran anda, ya. Kali-kali sekali, 2 kali, 3 kali. Okey, bacaan tambahan selain daripada buku teks. Baca buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan sains, matematik ataupun sejarah untuk memahami konsep-konsep secara mendalam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baca, ya. Jangan tak baca, ya. Sebelum pergi sekolah, prepare 15 minit tu selak dulu buku apa yang cikgu nak ajar.
selak dulu, tahu topik besar, topik kecil, tulisan yang dibolkan, tulisan yang digariskan, ya. Dah tahu dah. Jadi cikgu ajar je senang dah masuk dalam fikiran. Okey, dan buku-buku tambahan ni anda boleh bincang dengan cikgu, dengan kawan-kawan. Oh, saya baca hari ini baca topik ini. Apa pendapat anda? Bincangkan. Kemudian anda punya istirahat yang cukup. Jangan lupa istirahat yang mencukupi. Tubuh yang segar dan minda yang rehat akan membantu anda belajar dengan lebih berkesan. So, kena rehat. Belajar 20 minit, rehat 5 minit. Belajar lagi 20 minit, rehat 5 minit. Pergi tidur ke, main ke, bergerak ke, berjalan ke, exercise ke, melompat-lompat ke, itu boleh. Kena ada rehat yang cukup. Latihan mental dan fizikal. Amalkan latihan mental seperti meditasi atau teknik relaksasi untuk mengurangkan stres. Tarik nafas, bayangkan hal-hal yang indah. Okey. Hari ini saya sehat. Hari ini saya boleh. Hari ini saya fokus. Yes, yes, yes. Buat inkantasi diri. Bagi lafaz positif pada minda anda. Latihan fizikal juga penting untuk menjaga kesihatan dan keseimbangan. Petang-petang pergi main. Keluarkan peluh. Keluarkan toksik dalam badan. So, ada orang yang belajar, dia boleh masa main, dia boleh hafal, dia boleh ingat, dia boleh baca Quran, dia boleh sambil main, dia boleh bergerak. Dia adalah belajar menggunakan teknik kinestetik. Bila dia bergerak saja, otak dia berjalan. Dia bergerak saja, otak dia berjalan. Kalau dia duduk diam dalam kelas saja, otak dia tak berjalan. Jadi, dia orang kinestetik ni kena belajar cara kinestetik. Iaitu dia bergerak, pergi melompat. Sambil tu dia hafal. Sambil tu dia ingat formula. Sambil tu dia baca buku. Dia kena bergerak. Kereta start dia berjalan, otak dia baru berjalan berfikir. Ada orang dia kekuatan dia adalah pada visualize dia, pada mata dia, pandangan dia tu dia boleh bila tengok sekali je, pap dia boleh lekat kat dia punya minda dia. Seorang yang visualize dia boleh selak buku muka berapa, surah berapa, ayat berapa, dia boleh tahu. Orang visualize dia boleh bayangkan buku tu tebal mana, color apa. Jadi orang visualize, dia gunakan teknik visualisasi, dia boleh visualize benda tu dan dapat proses sains kimia tu nampak dengan jelas. Dia orang menggunakan kekuatan visualize, dia belajar menggunakan kekuatan mata dia. Dan ada orang juga belajar menggunakan kekuatan telinga dia. Dia mendengar, dia boleh dengar sekali dan dia boleh ingat apa yang cikgu cakap, apa yang cikgu bincangkan, dia boleh ingat. Seorang yang ada kekuatan audio, pendengaran ni, dia belajar menggunakan audio. Ada orang combine semua sekali. Dia boleh combine semua sekali, belajar, kena melihat, kena audio, kena kinestetik, kena bergerak. Jadi kalau ada murid yang dia nampak bergerak sana bergerak sini, tak tahu duduk diam tu, dia maknanya dia sedang menggerakkan otak dia. Jangan marah dia. Ada orang kena bau yang sedap, bau smell therapy ni, aroma therapy ni. Dia ada bau yang wangi ke atau bau apa-apa, dia boleh bergerak otak dia. Ada orang menggunakan gas station. Dia ada makan chewing gum dekat kepala otak, dekat mulut dia, baru dia boleh bergerak. Dan setengah orang tu kata dia isap rokok, baru dia boleh idea datang. Itu rokok tak bagus, tapi kalau dia siap makan chewing gum yang tak ada gula, free sugar tu bagus. Okey, sambil-sambil dia belajar dan dia menggerakkan dia punya oral, mulut dia tu makan. Okey, dalam keadaan relax, santai, baru otak dia masuk dan berjalan, dia belajar. Kemudian ujian amali, terdapat ujian-ujian amali yang perlu anda ikuti sehingga anda pandai lah. Dan exam amali pun ada. Kesimpulannya, ingatlah bahawa kejayaan dalam SPM memerlukan komitmen dan usaha berterusan. Lupakan game, lupakan handphone, lupakan perkara-perkara yang lawa, TV, cerita-cerita yang seronok, wayang. Itu benda-benda yang menghayalkan, anda lupakan sementara. Fokus kepada belajar, fokus pada exam anda. Yang penting anda dapat satu sijil sikit, kerja kecil SPM tu, nanti anda punya masa depan akan bertambah. Orang kutuk macam mana, orang ajak macam mana pun, anda kata hari saya nak lepaskan SPM saya dulu. Orang ajak pergi main golf, orang ajak pergi tengok wayang, orang ajak pergi, saya kata saya nak fokus SPM. Orang kutuk anda kaki buku, orang kutuk anda tak anti-social, lantak dia. Anda buat benda yang betul,
Anda tujuan yang baik, Anda kekalkan tujuan itu, istiqamah ya. Okey, istiqamah. Keep improving. Esok lebih baik daripada hari ini, dan hari ini mesti lebih baik daripada semalam ya. Belajar, improve, belajar, improve, belajar, improve. Baiki diri. Anda buat sedikit tetapi berterusan. Belajar 20 minit, rehat 5 minit. Belajar 20 minit, rehat 5 minit ya. Sedikit Anda susun batu-bata itu, lama-lama bangunan rumah Anda akan siap ya. Belajarlah sepanjang hayat, dari perbuayan hingga ke liang lahat ya. Belajar berterusan. Baiki diri. Jangan malu untuk mencari bantuan. Jika Anda menghadapi kesulitan, tanya ya. Kalau orang tanya Anda jangan cakap saya tak tahu. Anda kata tunggu sekejap, nanti saya cari jawapan dia. Jadi Anda boleh belajar. Kalau Anda kata tak tahu, dia full stop dekat situ. Anda pun tak tahu ilmu itu. Tapi bila Anda kata tunggu sekejap, saya cari, saya tanya orang, Anda akan dapat ilmu itu. Sama juga dengan cikgu. Kalau cikgu anak murid tanya, cikgu tak boleh kata saya tak tahu. Dia kena cari cikgu guru lain supaya dia boleh tanya soalan tu kepada orang lain, nanti dia bagi jawapan. Jangan full stop kepada kata tak tahu. Nanti ilmu tidak masuk, ilmu berhenti dekat situ. Jangan malu untuk mencari bantuan dan bertanya ya. Dan pastikan Anda mengurus masa dengan baik. Buat jadual, disiplin dengan jadual tu, urus masa dengan baik ya. Disiplin adalah motivasi yang paling tinggi sekali. Tak payah nak bakar semangat, tak payah nak cukup waktu belajar. Sama ada emosi terganggu ke tidak, Anda belajar ya. So Anda kena ingat bahawa Anda fokus kepada belajar, Anda fokus pada satu tujuan matlamat Anda tu ya. Fokus. Jadi Anda apa-apa jadi ribut topan ke petir ke, Anda akan belajar ikut jadual Anda ya. Waktu solat dengan betul-betul, waktu belajar dengan betul-betul, waktu main betul-betul. Selamat belajar dan semoga Anda berjaya dalam peperiksaan SPM Anda nanti. Anda hebat ya, dan Anda seorang yang boleh. Semoga mendapat manfaat. Kita akhiri dengan baca tasbih kifarah dan surah Yasin. Barakallahu hamdi, subhanakallahu hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa di lain siaran.